Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Abdul Rauf. Hari ini insya-Allah saya akan bercerita ataupun berkongsi tentang masalah perkahwinan masalah pasangan yang baru berkahwin. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. InsyaAllah. Yang saya hormati Saudara Faridah binti Saleh selaku pensyarah saya, serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah. Okey. Tajuk ceramah saya pada hari ini adalah masalah pasangan yang baru berkahwin. Okey. Seperti yang kita tahu, dalam kehidupan seorang insan, setiap manusia diciptakan berpasang-pasang. Setiap pasangan akan berkahwin. Tak kira lah sama ada lelaki maupun perempuan, mahupun selalu mereka berkahwin secara sukarela ataupun suka sama suka, macam tu. Tapi setiap pepatah Melayu ada mengatakan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi pasangan suami isteri. Mesti ada sedikit sebanyak masalah yang akan timbul dalam perkahwinan. Okey, kita tengok yang pertama. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pasangan yang baru mendirikan rumah tangga ialah masalah ekonomi. Si suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ataupun pendapatan yang tidak mencukupi. Ia juga terdapat juga suami yang gagal menguruskan kewangan rumah tangga dengan berkesan. Justru itu, si suami gagal menyempurnakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami, terutama dalam menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal untuk isteri dan anak-anak. Okey, masalah pertama yang sering dihadapi oleh pasangan yang baru berkahwin ni adalah ekonomi. Tak dinafikan, ramai juga di kalangan sahabat-sahabat saya yang dah kahwin pun turut memiliki masalah yang serupa. Yelah, baru kahwin kan, sebelum ni duduk rumah family ataupun makan pun, contoh sehari makan RM20 kan, pagi RM5, tengah hari RM10, malam RM5, lebih kurang kan. Tapi bila dah ada isteri, dah ada anak-anak, dia akan jadi macam sedikit terbeban lah. Bukanlah terbeban, dia macam cara pengurusan kita tak betul lagi lah. Mungkin kita awal perkahwinan lagi lah. Jadi orang kata itu merupakan perkara yang normal lah untuk pasangan yang baru kahwin tu. Selain daripada itu, konflik rumah tangga dalam kalangan pasangan yang baru berkahwin juga merupakan satu daripada punca kejahilan pasangan tentang tentang agama. Kurangnya pengetahuan agama terutama mengenai munakahat menyebabkan pasangan tadi susah untuk menghadapi ataupun untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawab masing-masing. Terdapat pasangan yang baru mendirikan rumah tangga menghadapi tekanan jiwa. Keadaan ini berlaku kerana si suami ataupun isteri yang belum bersedia untuk memasuki alam perkahwinan. Mereka tidak bersedia untuk memainkan peranan sebagai suami ataupun isteri. Akibatnya, tanggungjawab sebagai suami atau isteri itu tadi tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi selain daripada masalah ekonomi, masalah yang sering dialami oleh pasangan yang baru kahwin ni adalah kurang dididikan agama ataupun kurang kefahaman tentang ilmu munakahat, iaitu perkahwinan. Contohnya apa? Sebagai seorang suami, apa tugasan dia? Maknanya seorang suami mesti menyediakan nafkah, iaitu tempat tinggal, makan, minum, kasih sayang dan sebagainya. Itu termasuk juga nafkah batin pun lelaki turut perlu beri kepada sang isteri. Okey, selain daripada masalah kurangnya pegangan agama dalam diri, terdapat juga masalah yang dihadapi oleh mereka ni adalah tekanan jiwa.
yang mana mereka ni sendiri kurang bersedia untuk menghadapi ataupun melangkah dengan lebih jauh dalam ilmu perkahwinan ini. Mungkin mereka kahwin di usia yang terlalu muda kan. Macam setengah-setengah kita tengok dalam surat khabar baru-baru ni ada seorang perempuan yang berkahwin pada umur 19 tahun, pada umur 20 tahun. Jadi mereka kurang asam garam dalam kehidupan lagi. Mereka tak memiliki peluang ataupun mereka tidak memiliki pengalaman yang luas ataupun tak cukup lagi ilmu di dada. Maknanya dia orang masih tak reti. Contohlah untuk yang perempuan mungkin mereka masih kurang pandai memasak. Yang lelaki ni kurang nak cari duit pendapatan yang lagi banyak. Maknanya mungkin dulu dia buat satu kerja, mungkin dah kahwin, mungkin dia kena buat lebih daripada satu kerja, ataupun kena cari side income. Contoh macam contoh dia kerja pejabat, dia buat macam jual-jualan kecil, macam tu, orang kata side income lah untuk si suami. Itu salah satu cara untuk yang lelaki untuk dapatkan duit, untuk mendapatkan duit sampingan lah orang kata. Okay. Jadi, apakah persediaan sebelum berkahwin? Sebelum kita berkahwin, apakah persediaan yang kita perlu persiapkan diri kita untuk menghadapi alam perkahwinan? Okey, kita tengok. Yang pertama, mestilah sedia minda dan rohani. Minda dan rohani kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang manusia kewibawaan, mestilah bersedia secara minda untuk melalui pengalaman rumah tangga. Mereka harus bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri atau suami. Bakal suami dan juga bakal isteri perlu bersifat matang. Antara sifat-sifat matang yang mereka perlu berfikir dan bertindak secara berpatutan seperti sifat tanggungjawab, mempercayai satu sama lain dan tidak bergantung harap pada orang lain. Okey, antara persediaan minda yang kita dapat kat sini adalah yang pertama, mestilah bersifat bertanggungjawab. Maknanya setiap dalam organisasi sesebuah keluarga, kalau setiap orang bertanggungjawab untuk mengadaptasi ataupun melakukan tanggungjawab masing-masing, jadi susahlah nak timbul masalah rumah tangga ni lah. Contoh macam suami memainkan peranannya sebagai seorang suami, iaitu memberi nafkah yang baik untuk seorang isteri. Jadi kuranglah timbul masalah. Contoh macam kita sebutkan tadilah, masalah kekurangan masalah ekonomi dalam keluarga, ataupun masalah kasih sayang, dia akan kuranglah. Sama juga dengan si isteri. Kalau dia memainkan peranan yang baik ataupun dengan sempurna, insya-Allah suami pun akan makin sayang. Contohnya apa kita tengok? Contohnya yang lelaki, contoh dia dah bekerja keras semua, lepas tu duit pun pandai menguruskan dengan baik. Yang mana duit rumah, yang mana duit api, yang mana duit makan, yang mana duit belanja, mana duit poket untuk isteri. Jadi sang isteri pun akan gembira dan bertambah sayang kepada si suami. Manakala yang perempuan juga pun lebih kurang macam tu. Contohnya lelaki penat-penat balik kerja sampai rumah, yang isteri tolong buatkan air ke ataupun hidangkan makanan, urut sikit suami tu. Jadi mereka akan mengeratkan hubungan suami isteri tu. Maknanya barulah suami tak cari yang lain dah. InsyaAllah. Okey, selain pada itu, apa lagi? Kita tengok, selain daripada itu, bakal pasangan juga hendaklah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan rumah tangga. Antara aspek pengetahuan dan kemahiran yang perlu diketahui oleh pasangan ialah soal hukum hakam dan ilmu pengetahuan berkaitan perkahwinan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menguruskan sumber iaitu masa, wang dan tenaga, dan kemahiran menguruskan tekanan. Okey, selain daripada masalah yang tadi kita sebut, apa yang perlu pasangan tadi menguasai dalam konteks hubungan kekeluargaan itu adalah dia orang kena fahamlah bab-bab hukum hakam dan pengetahuan berkaitan dengan perkahwinan ini. Maknanya contoh apa?
Contoh kita tengok hukum hakam yang selalu ataupun sering dijadikan bahan gurauan seperti zihar. Dia menuduh isterinya berzina ke, ataupun dia menyamakan isteri dengan ibunya ke. Itu salah satu perbuatan yang dilarang sama sekali dalam Islam. Selain itu, ilmu pengetahuan dan kemahiran menguruskan sumber juga memainkan peranan yang penting. Maknanya mereka memerlukan satu pengalaman ataupun satu ilmu untuk menguruskan rumah tangga dengan baik. Tak kira lah daripada segi masa, wang ataupun tenaga. Dan akhir sekali, bijak menguruskan tekanan. Maknanya dalam memang betul tidak dinafikan dalam persahabatan sekalipun mesti ada pergaduhan, apatah lagi suami isteri. Jadi mereka kedua-dua belah pihak harus bijak mengurus tekanan itu sendiri. Contoh macam kalau ada apa-apa yang tak perlu, yang tidak berpuas hati, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati antara satu sama lain, kita boleh bawa berbincang. Kita slow talk, kita cakap betul-betul, abang, saya ni bang nak makan kat rumah ni pun tak ada duit, belilah barang-barang dapur, contoh. Jadi yang si suami janganlah buat tak endah ke apa ke, terpaksa struggle sikit untuk menghadapi ataupun untuk membantu si isteri dekat rumah. Itu jadi satu lagi, yang suami kalau dia bekerja, jangan campur adukkan hal-hal kerja bawa balik kat rumah. Contohnya kalau kita sebagai seorang cikgu, katakanlah sebagai seorang cikgu, dia marah-marah dekat anak muridnya, contohlah anak muridnya tak buat kerja rumah ke, tak pernah siapkan kerja rumahnya sepanjang setahun ke, ataupun sebagainya lah. Lepas tu dia balik rumah, dia marah-marah pula isterinya. Jadi tak pasal-pasal isteri kena marah. Jadi dia akan menimbulkan satu tekanan ataupun tekanan emosi dan perasaan lah bagi sang isteri. Jadi kita sebagai suami ataupun isteri kena bijak lah mengatur tutur cara ataupun tekanan kita. Maknanya jangan bawa masalah dekat pejabat ke rumah, dan begitulah sebaliknya. Okey, seterusnya kita tengok persediaan apa lagi yang perlu kita laksanakan sebelum kita berkahwin ini. Yang kedua adalah persediaan fizikal. Bakal suami atau isteri perlu bebas daripada penyakit berjangkit seperti sindrom, kurang daya tahanan ataupun AIDS dan sebagainya. Kerana penyakit ini boleh berjangkit kepada pasangan yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, janganlah sesekali kalian campurkan antara orang sakit dengan orang sihat. Muttafaqun alaih. Maknanya kalau ada pasangan suami yang sakit, menghidap sakit AIDS, dan isteri tak ada, kalau boleh elakkan sama sekali untuk bersama ataupun berkahwin. Bakal pasangan juga hendaklah sihat tubuh badan. Mereka yang menghadapi penyakit yang tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, hendaklah memastikan penyakit tersebut dikawal dan mendapat rawatan yang sempurna. Kerana kesihatan yang baik akan membolehkan pasangan hidup bahagia kerana masing-masing dapat melaksanakan tanggungjawab yang sempurna. Maknanya kalau tadi penyakit berjangkit tidak boleh ataupun ditegah oleh agama untuk bergaul lah ataupun berkahwin. Manakala penyakit yang tidak berjangkit ni seperti darah tinggi tadi, kencing manis dan selain daripada itu darah tinggi dan kencing manis, dia kenalah setiap kali ataupun kerap bertemu dengan doktor ke, ataupun dapatkan rawatan yang rapi lah supaya masalah itu tidak bertambah parah ataupun akan menimbulkan perasaan yang kurang senang terhadap pasangan. Dan akhir sekali kita tengok tentang persediaan kita tengok persediaan ekonomi. Salah satu daripada tugas dan tanggungjawab seorang suami ialah memberi nafkah kepada isteri mengikut kadar kemampuannya. Suami bertanggungjawab menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lantaran itu, bakal suami perlu bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sekalipun bakal isterinya mempunyai harta ataupun mempunyai pekerjaan, tapi
kewajipan suami ke atas isteri adalah tetap kekal. Sebarang sumber daripada isteri ataupun yang berhubung dengan pembelanjaan rumah tangga adalah merupakan sedekah daripada isteri. Yang terakhir dia kata persediaan ekonomi lah. Untuk mengelakkan daripada masalah ekonomi yang kita sebutkan tadi, macam tak cukupnya wang dan sebagainya, si suami perlulah bekerja untuk membantu isteri, ataupun yang suami ni wajib melaksanakan nafkah walaupun isteri merupakan seorang yang berduit, seorang yang kaya. Itu still jadi tanggungjawab seorang suami untuk memberi nafkah bagi yang semampu yang boleh. Contohnya, sebagai seorang suami, tempat tinggal tu merupakan salah satu tempat yang wajib disediakan untuk si isteri, walaupun hanya sebuah kontena. Ustaz Azhar Idrus pun pernah menyebut, bagilah apa pun yang kamu termampu untuk isteri kamu, walaupun rumah tu hanya kontena. Walaupun isteri kata, tak apalah bang, rumah ni biar saya yang beli, abang duduk je. Tak boleh. Kalau dia nak juga macam tu, kita sebagai seorang lelaki wajib juga sediakan rumah untuk dia semampu yang boleh. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, sebagai kesimpulannya, perkahwinan ini merupakan satu perkara yang indah. Walaupun kita menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai dugaan semasa perkahwinan, kita harus sabar dan kuat untuk menghadapinya. Kerana apa? Setiap kali hujan yang lebat ataupun guruh yang kuat, lepas daripada hujan akan timbulnya sang pelangi. Walaupun macam mana pun dugaan yang diterima oleh suami ataupun isteri, insya-Allah akhirnya akan menimbulkan kebahagiaan dalam kalangan suami dan isteri, insya-Allah. Okey, ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri ceramah saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insya-Allah.